Okay, hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita nak tengok satu lagi topik yang saya rasa agak interesting juga untuk kita tahu. Topik hari ni kita nak tengok perspektif daripada seorang doktor. Macam mana dia tengok kaedah rawatan konvensional ni. Okay, yang ni saya ambil daripada Dr. Ken Berry. Dr. Ken Berry ni adalah seorang physician lah, seorang doktor yang menulis buku Lie My Doctor Told Me. So kalau kita boleh dapat buku ni, boleh baca lah. Okay. So Dr. Ken Berry ni dia punya background dia seorang doktor yang menerima ijazah medical daripada University of Tennessee College of Medicine. Dr. Ken Berry ni dah jadi doktor selama hampir 20 tahun lah. So dia graduate pada tahun 2000 daripada University Medical School di Tennessee. Dr. Ken Berry ni dia dilatih menggunakan allopatic punya rawatan lah. Allopatic ni adalah rawatan kaedah konvensional lah, iaitu menggunakan synthetic drug ataupun modern medicine ni lah. Okay, dia kata jika dululah waktu sebelum dia praktis alternatif punya kaedah ni, dia kata dulu jika kamu datang kepada saya dalam keadaan ada diabetik dan kolesterol tinggi, dalam keadaan obes, dia kata dia akan prescribe 3 jenis ubat lah, iaitu 2 untuk masalah diabetik dan 1 lagi statin untuk masalah kolesterol. Ini apa yang dia praktis lah. Saya akan recommend untuk pesakit tu turunkan berat badan dan tonton rancangan weight loss. Dan dia kata saya akan menyarankan anda untuk turunkan berat badan sebab masalah berat badan berlebihan ataupun obes ni memang kata tak sihat lah. Ia nasihat yang mudah dan dia kata simple sign. Anda hanya perlu kurang makan dan lebihkan bersenam ataupun pergerakan lah. Dan saya percaya kepada calorie in calorie out, iaitu law of thermodynamic lah, yang ni yang digunakan oleh nutrition science. Dan dia kata yang telah digunakan oleh nutrition science untuk hilangkan lemak dan adipose tissue. Dan kaedah ni dia semudah kurangkan makanan tinggi lemak dan berat badan akan turun. Dia kata waktu dia muda memang dia praktis apa yang dia nasihatkan tu lah. Sebab Dr. Ken Berry ni dia sejenis seorang doktor yang dia lead by example. Maksudnya dia buat apa yang dia cakap. So dia pun praktis lah diet yang sama dan dia bersenam. Dan dia kata saya memang tak gemuk. Tu waktu dia muda memang dia tak gemuk, dia memang sihat, dia seorang doktor muda yang energetik. Dan saya hanya perasan dari tahun ke tahun orang lebih ramai yang sakit dan A1C juga meningkat. So maka keradangan juga meningkat lah. Kami doktor sentiasa percaya bahawa pesakit tak mendengar apa yang kami nasihatkan, dia kata. So dia percayalah selama ni dia percaya pesakit tak memberi kerjasama dengan tak dengar nasihat dia orang lah. Ia juga menjadi great protector kepada kemegahan seorang doktor dan self esteem. Okay, dan dia kata sejak saya berumur 32 ke 35 tahun saya mula gain weight, maksudnya dia start gemuk lah, dan menjadi sangat inflame, maksudnya dia dah start sakit dah. And then paling teruk dia kata saya tak sihat, berat badan saya waktu tu 297 pound dan A1C saya 6.2, maksudnya dia berada di dalam fasa pre-diabetik lah. Dan saya ke arah mendapat diabetic type 2 dan saya menghadapi sakit lutut yang sangat kronik. Saya mengalami GERD, dia kata chronic reflux, masalah dandruff, alergik, masalah kulit, semuanya menjadi radang dan saya rasa sangat-sangat teruk. Waktu apa yang dihadapi waktu tu, dia macam dia sedar lah waktu tu ada something wrong yang dia perlu buat lah, dia kata. Saya mula praktis apa yang saya syarahkan kepada pesakit dia. Waktu tu dia start buat lah apa yang dia dah syarahkan kepada pesakit-pesakit dia yang selama ni. So dia try praktis kepada diri dia lah waktu tu. Dia mula semak semula nota nutrisi, tengok balik buku lama saya yang hanya mungkin setengah daripada semester notes, disebabkan dia kata kami hanya diajar 1 kali seminggu untuk kelas nutrisi. So apa yang kami diajar dalam kelas nutrisi ialah bagaimana nak take over nutrition kepada pesakit. Contohnya kalau seseorang tu dia kena kemalangan, dia masuk ICU, okay, doktor-doktor ni akan sediakanlah nutrition untuk pesakit tu sehingga dia orang sembuh. Itu apa yang dia orang belajar lah dekat medical school. Okay, and then nutrition yang diajar kepada kami adalah untuk uruskan mereka yang tak boleh urus diri sendiri. Mungkin setengah semester atau 10% saja daripada itu atau mungkin kurang, kami diajar diet yang semua mungkin sama seperti mereka yang berada di luar, maksudnya mereka yang sihat lah. Kami diajar untuk makan banyak grains dan tak makan lemak dan banyakkan bersenam ataupun exercise ni lah. Itu apa yang kami belajar tentang nutrisi di sekolah perubatan. Saya buat dan ikut segala-galanya kerana ianya mudah
Dan dia kata saya spend belanja banyak duit untuk nutrition itu, dan saya sentiasa kata apa, jogging setiap pagi sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Ni apa yang dia praktis, Dr. Canberry ni. Dr. Canberry ni praktis lah. Dan dia masih bertambah berat badan 5 ke 10 pound setiap 1 ke 2 bulan. Dan dia kata number bertambah teruk. Itulah point dia kata, waktu tu saya fikir waktu dia sakit tu dia dah start sedar lah. Dia tengok dekat cermin, dia kata anda sebenarnya tak tahu apa yang anda cakap, dia kata. So dia kata dia tengok kepada cermin, dia kata you have no idea what you talking about. Dia kata selama ni, dia kata pesakit tak pernah culas. Dia kata kamu yang bagi nasihat tanpa melihat keadaan mereka dan bagi ignorance advice kepada semua pesakit, di mana kamu fikir kamu sedang tolong mereka. Ni apa yang dia cakap kepada diri dia. So dia kata untuk wake up daripada mimpi ini, dia kata kamu perlukan personal experience. Maksudnya Dr. Canberry cakap untuk nak wake up daripada doktor-doktor ni, untuk diorang sedar apa yang dia buat ni adalah satu kesilapan. Diorang sebenarnya perlu mengalami kata apa, pengalaman tu sendiri. Dia kata macam kita semualah, apa yang pesakit-pesakit ni dah rasa. So bila kita experience, ini adalah kita baru kita sedarlah daripada mimpi kehidupan yang selama ni sebenarnya hanya mimpi saja. Sebagai physician, kami memang mudah mengikut apa yang diajar kepada kami, apa yang diarahkan, kami akan buat dengan sangat baik. Physician ni dia memang macam tu. Sebabnya dia orang ni betul-betul follow guideline, sebab dia orang takut untuk keluar daripada guideline tu. Sebab kalau apa-apa jadi, memang semua akan diletakkan tanggungjawab tu diletak atas bahu dia orang lah. So dia orang betul-betul follow guideline supaya kalau apa-apa terjadi, dia orang tak disalahkan lah. Itu apa yang dia orang buat selama ni lah. Okay, dengan mengikut arahan yang diberikan, anda dianggap seorang doktor yang baik. Apabila lakukan tugas itu, kami tak disalahkan. Sebab dia orang tak pernah disalahkan, sebab tu dia orang rasa dia orang buat benda betul. So dia kata ia membuatkan kami percaya yang kami sedang lakukan perkara yang betul, dan hanya pesakit yang tidak mengikut nasihat. Ni apa yang dia orang pegang. Ni sebabnya memang dia orang betul-betul percaya bahawasanya pesakit ni tak ikut nasihat yang diberikan lah. Saya lakukan apa yang profesor saya dengan long white coat, dia kata saya buat apa yang dikatakan. Drug rats sangat atraktif, mereka seperti tahu apa yang mereka katakan. Dan dia orang ni betul-betul profesional, macam seolah-olah dia orang betul-betul tahu apa yang dia orang buat. Dalam keadaan confused, dia kata dengan keadaan saya mula membaca di luar bidang medical, dia kata. So saya mula membaca buku iaitu bertajuk The Paleo Diet, Primal Blueprint dan Atkins Diet Revolution. Saya terus mencari dan membaca banyak buku, dan 3 buku inilah yang membawa kepada saya punya direction hari inilah, dia kata. So saya juga membaca buku vegetarian, dan kebanyakannya lebih kurang sama saja, sebab semuanya akan suggest calorie restriction, yang mana calorie restriction ni dia hanya buat orang lebih lapar lah. Tak ada orang dalam dunia ni yang akan hidup dalam keadaan yang boleh bertahan dengan hanya berlapar saja. So benda ni dah terbukti lah, berkali-kali kita tengok benda tu tak work.